Salam sejahtera semua. Hari ini saya akan buat perbincangan soalan latihan pengukuhan bab asas perakaunan, pengurusan dan kos. Soalan dia ada letak di kelas live YouTube channel Cikgu. So dekat sini kita ada satu link kelas. So kita akan klik. Lepas tu ini adalah soalan. Okey, minta maaf kerana upload jawapan lambat ya. Okey, so kita akan klik kepada latihan. Okey, soalan pada bab ini adalah sangat senang. Dekat latihan yang telah kita bincang di kelas live, pelbagai corak anda sudah cuba kan? Jadi ini salah satu bentuk soalan yang benar ditanya dalam peperiksaan STPM. Marilah kita sama-sama cuba. Soalan pertama A. Lakarkan graf yang menggambarkan corak kelakuan kos bagi setiap situasi yang berikut. Pertama, jumlah kos buruh langsung. Yang kedua, jumlah belanja susut nilai mesin. Yang ketiga, jumlah gaji seorang jurujual yang dibayar RM80 sehari dengan gaji minimum RM1,500 sebulan. Yang keempat, jumlah gaji seorang pengurus kilang yang perlu menyelia kerja-kerja operator sebanyak 100 orang. Yang kelima, jumlah yuran perkhidmatan waman 120 sejam tertakluk kepada yuran maksimum sebanyak 1,000 sehari. Jumlah sini adalah 5 markah. Jadi, soalan minta calon untuk lakarkan graf. Maksudnya, yang pertama kita perlu fahamkan apa itu adalah corak kelakuan kos. Kalau dia kata corak kelakuan kos, maksudnya dia adalah kos tetap, kos berubah atau kos sebara berubah atau kos campuran. Mari kita semak jawapan. Jawapan boleh dapati di sini juga. Okey, ini adalah jawapan. Kita akan cuba buka dua browser. Kecilkannya supaya kita senang semak. Ini adalah soalan dan sini adalah jawapan. Okey, jadi yang pertama dia kata jumlah kos buruh langsung. Yang pertama, pelajar kena faham apa itu jumlah kos buruh langsung. Dia kos berubah, kos tetap. Kos berubah kan? Jadi, terus kita akan lakarkan graf ini. Hanya lakarkan, jadi tak perlu guna graf paper. Just lakarkan dalam kertas jawapan. Dekat sini yang paksi Y, paksi X. Kena lengkapkan labelnya. Paksi Y kita ada kos atau RM atau belanja. Okey. So, kita boleh just tulis cost. Lepas tu kurungan RM. Yang paksi X ini kita ada volume atau kuantiti unit. Jumlah kos buruh langsung adalah kos berubah. Jadi, corak kelakuan kosnya adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Maksudnya, semakin banyak kuantiti dikeluarkan, semakin tinggi kosnya. Kalau label betul dan graf betul, terus akan dapat 1 markah. Okey? Senang kan? Okey, yang kedua. Jumlah belanja susut nilai mesin. Sama juga, kita kena labelkan cost atau RM atau tulis belanja. Lepas tu, jangan lupa titik asalan kosong ini kena tulis. Di sini kita ada unit atau kita boleh letak adalah kuantiti atau volume. Okey, ikut soalan lah. Sebab kalau belanja susut nilai mesin dia adalah berkaitan dengan kuantiti berapa unit atau volume produk yang dihasilkan. Kita boleh letak kuantiti lepas tu kurungan unit. Dan belanja susut nilai mesin adalah kos tetap. Jadi kos tetap adalah mala. Okey, constant. Tetap. Jadi graf dia adalah macam ni. Adalah satu garisan yang tetap. Kalau betul, terus 1 markah. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga. Jumlah gaji seorang jurujual yang dibayar RM80 sehari dengan gaji minimum RM1,500 sebulan. Maksudnya, dia ada gaji minimum RM1,500 sebulan dan RM80 sehari. Kalau semakin banyak hari dia kerja, semakin tambahan gaji yang dia boleh dapat. So, kita tulis hari dan bulan. Okey, sebab 1 bulan RM1,500 dan 1 hari RM80. Jadi, ini adalah kos sebara tetap. Jika betul, dapat 1 markah lagi. Okey, keempat. Jumlah gaji seorang pengurus kilang yang belum menyelia kerja-kerja operator seramai 100 orang. Di sini, kita ada kos atau kita ada RM atau belanja. Lepas tu, ini adalah belanja gaji ya. Jadi, dekat sini sama juga dia nak menyelia kerja operator sebanyak 100 orang. Oh, sini ada lari sikit lah. Kalau dia ada dapat 100 dekat sini ya, dapat 100, gaji dia akan meningkat.
Okey, macam tangga. Kalau 100 lagi, dia meningkat. Lepas tu di sini adalah bilangan bekerja lah, berapa orang. Jaga 100, gaji dia mungkin 1000. Kalau jaga 200, mungkin gaji dia 2000. Kalau dia 300, jadi dia akan dapat 3000. Okey? So, ini adalah grafnya. Kalau betul, terus akan dapat 1 markah. Seterusnya, yang kelima. Jumlah yuran perkhidmatan kewangan 120 sejam tertakluk kepada jumlah maksimum sebanyak 1000 sehari. Maksudnya, kita punya lawyer fee maksimum adalah 1000 sehari. Kalau dia mendapatkan perkhidmatan kewangan 1 jam, jadi kita kena bayar RM120. Kalau dia 2 jam, jadi RM240. Dan maksimum yang dia boleh charge adalah 1000 sehari. Okey, kalau betul, 1 markah. Senang kan? Jadi, 5 betul, terus akan dapat 5 markah. Okey, seterusnya kita tengok B. B adalah soalan overhead. Perniagaan berjaya menggunakan kadar overhead perahu tentu yang berasaskan jam mesin untuk mengagihkan kos overhead pengeluaran kepada produk. Sebanyak 12,300 jam mesin yang telah direkodkan dalam tahun ini dan kos overhead sebenar ialah 81,500. Kadar overhead pratentu ialah RM5.50 pada tahun ini. Dikehendaki, hidungkan amount overhead terlebih serap atau terkurang serap bagi tahun ini. 3 markah. Yang kedua, sediakan catatan jurnal bagi pelalasan 1 di atas. Soalan dia senang dan mudah dapat markah. Di sini, yang pertama kita boleh terus keluarkan. Okey, berapa cost overhead sebenarnya? Lepas tu, berapa cost overhead yang diserap? Cost overhead yang diserap adalah RM5.50 darab dengan 12,300 jam. Sama dengan 67,650. Okey, jika betul, terus dapat 3 tick. Lepas tu, kita dapat overhead lebih serap atau kurang serap. Anda boleh terus ambil overhead yang diserap tolak dengan overhead sebenar atau overhead sebenar tolak dengan overhead diserap. Tapi anda kena ingatlah, sentiasa guna satu cara supaya anda tak berlaku kesilapan. Okey? Kalau overhead diserap kurang daripada overhead sebenar, itu kita panggil overhead terkurang serap. Jika overhead yang diserap lebih daripada overhead sebenar, itu kita panggil terlebih serap. Tolong ingat, total dia 3 markah. Okey, overhead lebih serap dan kurang serap adalah perbezaan dua-dua inilah. Overhead yang diserap dengan overhead sebenar. Dan akhirnya kita dapat overhead kurang serap 13,850. Dan yang kedua, kita kena sediakan catatan jurnal. Kurang serap kita akan debitkan kos barang dijual, kreditkan overhead perkilangan 13,850. Dan anda akan dapat 2 markah. Senang kan? Okey, sekian sahaja perkongsian perbincangan latihan pengukuhan pada hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi.